Tidak. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back for another episode of TikTok TV International dan hari ini saya bersama-sama dengan Omar. Assalamualaikum Omar. Hello everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Alhamdulillah. Dan insyaAllah saya juga akan menjadi host untuk episod kali ini dan kita nak bincangkan berkaitan dengan life experience in Egypt. So by the way guys, untuk bagi siapa yang baru menonton TikTok TV dekat Facebook live kita pada malam ni, istimewa kali ni Omar. But first Omar ada lah. Yang kedua adalah disebabkan this is the first time we are making a live session berkaitan dengan TikTok TV. So guys, we'll try to make use fully of this session and how? Yeah, you guys just put on some comments untuk kita merancakkan lagi kita punya sesi hari ni berkaitan dengan life experience in Egypt. So Omar, like always TikTok TV, kita akan terus menghidarkan isu-isu berkaitan dengan remaja dan kita nak berkongsi hari ini berkaitan dengan perkongsian bila kita belajar dekat luar negara, khususnya negara Egypt lah. Omar pernah pergi Mesir ke Omar? Oh, pernah dalam mimpi je lah. Boy. Okay. Kalau dia belum lagi, insyaAllah. Masya-Allah. Moga-moga mimpi tu jadi lebih jadi kenyataan bila mana kita dapat bersama-sama dengan guest kita hari ini lah. Alright. So, bagi siapa yang dapat join kita, terima kasih kerana menyertai bersama-sama sesi live ini. Dan kita nak kenalkan Omar, kita punya guest kita hari ini dijemput saudari Ain bersama-sama kita. Assalamualaikum. Ain dengar ke Ain? Waalaikumsalam. Hai. Hai, Alhamdulillah. Dengar? Sekarang ni dekat Mesir ni? Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Okay. Ya, sekarang dekat Mesir. Terang tu berapa kat sana? Now we in Egypt. Masya Allah. Sekarang ni kita dekat sini pukul 3 petang. 3 petang. Dia lambat 6 jam daripada waktu Malaysia. Oh, 6 hours. Okay. Betul. Alright. Okay. So, sahabat-sahabat TikTok, tuan-tuan dan puan yang bersama-sama, inilah guest kita pada hari ini dan insyaAllah kita nak berkenalan sedikit siapakah Ain ini. Dan mungkin kita boleh buat sedikit perkenalan awal lah Kak Ain sebagai soalan awal kepada Ain. So mungkin boleh cerita macam mana boleh tiba-tiba ada dekat Mesir tu? Okay, macam mana boleh tiba-tiba dekat Mesir? Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ain Syairah, boleh panggil Ain. Can call me Ain or Syairah, whatever you like. Okay, now I'm in my final year of dentistry. Sekarang final year? Yeah, final year. Yeah, this is my 5th year. Actually. 5th year in Mesir? Yes, 5th year in Mesir. Subhanallah, dah jadi orang Mesir betul lah kalau 5 tahun. Tak juga lah. Tak juga. Sekarang ni tahun yang kelima di Mesir dan insyaAllah dengan izin Allah akan menamatkan pengajian pada tahun ni lah dalam bulan November. Doakan. Amin. Okay. So kita 5 tahun. Nak beritahu umur ke? If you like. It's a personal information. Okay, tak apa je. Oh, insyaAllah. I'm actually 23. This year I'm actually 23. Same. Alhamdulillah. Wah, saya Omar. Sama, 98. Same.
Alright. 98 ya. 98 Hidup kan. 98. Tapi Hidup kita bukan 98 Baby lah. babies. Okay, dah 5 tahun kat Mesir So ambil dentistry, right? Yes. Subhanallah. So macam-macam. Sekarang ni memang tengah kelas dalam fasa PKP. Dalam fasa PKP sama macam Malaysia, kita orang tengah ODL, e-learning. I see. Hmm. So Sebenarnya dah lama sekarang dah, universiti about mana? a month. Aman tak? Saya belajar di Universiti Al-Azhar, Kahirah. Wow. Biasanya kan Oman kita dengar Al-Azhar ni dia study about din. Ni first time tahu. Oh rupanya ada juga course dentistry dekat Al-Azhar. Dental. Dia actually Al-Azhar ni dia ada dua. Satu yang memang ada dua. kita usually dengar yang memang yang jenis yang wakaf punya yang macam belajar agama and so on. And lagi satu dia ada macam ni lah, macam dental, medicine, pharmacy, engineering even. Yeah. I see. In the same place, university or a different place? Different places but dekat Universiti Al-Azhar yang saya tengah belajar sekarang ni dia ada pembahagian dari segi jantina. Oh. Universiti ni pembahagian ni hanya di Al-Azhar saja, bukannya universiti lain macam dekat Mesir. Kita ada Alex, kita ada Iskandaria, kita ada Tamta, kita ada Zazi. Yes. Tapi hanya Al-Azhar saja yang membahagikan fakultinya kepada dua jantina. Dia macam Satu-satunya? Satu-satunya dekat Mesir. Okay. Right. So memang kalau pergi kelas tu memang fully memang all girls. So nak pakai baju tidur pun boleh. Pernah buat. Wah, patutlah dia bagi tahu macam tu kan. So macam mana Omar, ada soalan nak tanya kepada Ain? Sila. Satu soalan ni. Sebab kan Ain dah agak lama dah kat situ kan. Jadi apa cultural differences yang jelas yang boleh Ain nampak betul perbezaan yang memang terasa perbezaan dia dibanding dengan Malaysia? Okay, if we want to talk about culture, dia satu-satunya culture yang saya suka tengok dekat sini dan saya rasa macam benda ni should be followed lah untuk Malaysia kita sendiri. Budaya mereka ni, orang Arab ni, mereka suka baca Al-Quran di mana-mana. Diorang suka menghidupkan budaya baca Al-Quran ni. Which is it's a good thing. Culture. Even kalau kita pergi naik public transport dia ataupun kita duduk saja-saja dekat tepi jalan pun, they always bring the Al-Quran and they always read anywhere. So memang tak jadi satu ajaib kalau kita tanya seseorang tu dia memang hafal Al-Quran sebab dia memang daripada kecil memang itu budayanya. Kalau macam kat Malaysia kan kita kalau kita dengar Hafiz macam wow kan. Tapi wow sangat. It's common. Wow. So Kamu macam tu biasanya diorang yang hafal tu memang diorang sendiri ke memang dari sekolah ke macam mana? Tahu tak? Ada yang daripada sendiri, ada yang daripada sekolah. Kalau dari segi sekolah wajib atau tak itu I'm not so sure, tapi daripada kawan-kawan saya, kawan-kawan Arab lah, diorang memang cakap diorang memang satu budaya tu budaya diterapkan memang satu benda yang boleh ditiru lah untuk betul lah. Sangat menarik. Benda baik kan. betul. Yes. Even kalau dekat lift ke, diorang memang akan selalu memasang lagu Al-Quran dekat kedai sekalipun. Subhanallah. Memang betul-betul menghidupkan budaya Al-Quran ni. Alright, so satu benda yang perlu kita puji lah. Betul. I see. Alhamdulillah. So kalau tengok dekat ruangan comments ni, terima kasih bagi siapa yang dapat bersama. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam tu. Thank you for supporting, thank you for being with us tonight. Dan kita nak mendengar perkongsian pengalaman Ain dalam dia punya pengalaman duduk di Mesir 5 tahun guys. 5 tahun. So kita nak fully take this advantage ataupun this time untuk kita nak memahami bagaimana sebenarnya kita nak hidup ataupun kita nak hidup dalam keadaan ada budaya lain, dalam keadaan ada kaum berbeza. So macam mana kita nak adapt dan kita nak hidup dalam keadaan yang
baik, especially kita nak mencontohi lah kan. So tadi Ain ada cerita beberapa benda yang sangat menarik yang kita dekat Malaysia boleh contohi kan. For instance, yang pertama mungkin yang menjadi janggal lah, tengok muka Ain pun janggal, iaitu ada universiti yang terbahagi lelaki dan perempuan kan. Dekat sini memang rasa macam awkward lah, even though ada je sekolah-sekolah tu, tapi universiti mungkin tak ada lagi. And ada perkemalan ataupun budaya baca Quran dekat kereta api. Macam kalau kita sendiri macam Omar sendiri ataupun anyone who's watching this video kan, kalau kita pergi kat public transport, kita bawa Quran, agak-agak kita rasa macam ada kebanggaan ataupun kita rasa lagi malu kalau kita pegang Quran kat public transport tu kan. So bila kalau macam tanya dekat saya rasa takut di label, ni orang-orang hafiz ni, orang alim ni kan. Kita takut benda tu kan. Ataupun saya kalau kita tu secara tu biasa kita bawa phone, kalau kita punya mindset nak baca kita kat phone je kan. Jadi kalau nak baca kita kat phone je. Tapi kalau dekat sana dia phone ke memang personal punya Al-Quran? Memang personal punya Al-Quran. Quran kecil lah selalunya. Kecil lah, yang boleh bawa. Okay, senang bawa. So bagi Ain sendiri kan, bila lihat culture ni kan, macam mana? Adakah benda tu jadi culture shock untuk Ain sendiri? Contohnya especially yang universiti yang lelaki perempuan tu lah kan. Ada tak sisi-sisi yang sebenarnya kelebihan bila mana kita practice satu tempat pengajian macam tu? Okay, kalau bagi saya, masa first saya datang sini, it's not that surprising pun sebab before saya datang sini, saya dah memang didedahkan dengan yang Al-Azhar ni memang terbahagi kepada dua. So bila datang sini, apa benefitnya, mindset tu dah ada. So kita macam tak adalah culture shock sangat kan. Tapi apa yang benefitnya daripada signifikannya kenapa Al-Azhar bahagikan ni mungkin dari segi boleh kita cakap mungkin dari segi itilat juga kot. Macam kita tahu kan. Mungkinlah sebab Al-Azhar ni dia adalah satu nama yang besar dan sangat masyhur di kalangan semua orang pun. Dia satu macam demi untuk menjaga nama baik dan nama Islam tu sendiri. Jadi tapi saya tak cakap benda tu adalah satu benda yang buruk ataupun satu benda yang baik. Kita depend kepada diri kita nak tengok benda tu sebagai pros ataupun cons. Tapi apa yang boleh saya cakap, it's a good thing. Tapi kita kena pandai adapt sebab mostly kalau macam bahagikan Jatina ni, kita akan lebih macam terbiasa dengan perempuan saja ataupun lelaki saja. So kita macam tak terlalu expose kepada dunia luar. Kita tak prepare ourselves untuk future kan, bila kita kerja kita mana ada bahagi kan. So berbalik kepada itulah, kita jangan jadikan benda tu sebagai halangan tempat study kita dengan kita punya future nanti. So even you study dekat Jatina yang lain pun tak ada masalah pun kalau you pandai untuk network you pandai untuk communicate interaction you dengan other people, okay, then it should be fine. Tak ada masalah pun. See. Menarik. So, kalau dalam kelas dia sekali kan? Dalam kelas? Maksudnya waktu dalam lecture. Waktu dalam lecture perempuan. Memang dia macam Al-Azhar ni satu universiti yang besar, belah sini saja perempuan saja. So dia punya tempat lecture pun memang perempuan. Yes, kita ada macam kat sini ada dental lelaki, kat sini ada dental perempuan. Kat sini ada usuludin lelaki, usuludin perempuan. Kat sini ada medicine lelaki. Waktu makan pun waktu lelaki saja, perempuan saja. Uli lah kira. So Universiti Al-Azhar ni memang so big. Saya even pernah sesat masa first datang sini. Sebab dia banyak sangat pintu. Nak cerita pasal sesat tu memang pengalaman lah. Banyak pengalaman. See. Okay. Mama ada? Lepas tu tentang masih culture lagi. Kan culture lain. Satu benda yang berkait dengan culture ni yang kita boleh tu ialah adab sendirilah. Jadi kan kita punya adab di Malaysia ni, apa yang kita buat yang daripada orang tua kita tu kita dah faham sendirilah tentang adab kita kan. Jadi di Malaysia tu apa benda yang kadang-kadang yang bagi kita tak ada apa-apa tapi bagi dia orang mungkin tak bagus ke ataupun satu benda yang bila dia orang buat tu
itu tanda hormat yang tak biasa bagi Ain sendiri. Ada tak satu perbezaan adab sendiri? Satu perbezaan adab. Kalau nak cakap pasal adab dekat sini dengan Malaysia, orang Mesir ni dia sangat titik beratkan adab bila berilmu lah. Kat itu apa benda yang saya bila boleh berguru, puji bila berguru, maksudnya ada adab mereka tu terhadap guru-guru ataupun kita panggil kat sini syekh-syekh yang mengajar agama. Dia sangat tinggi lah. Bukanlah kita nak cakap mereka ni tak sop ke apa, tak. Diorang macam memuliakan guru-guru mereka ni. So kat situ bagi saya, kalau kita dengar sendirilah, kalau nak compare dengan Malaysia, tak nafikan memang Malaysia ada yang menghormati guru, tapi kalau kita tengok budak-budak sekarang kalau kat Malaysia, dia sangat kurang adab terhadap guru tu. Yes, tapi kalau dekat sini syekh-syekh dia sangat memuliakan cara bertutur tu, cara menimba ilmu di kawasan ilmu tu sendiri, dan cara mereka menjaga ilmu tu sendiri pun memang patut dipuji dan ditiru oleh masyarakat kita lah kat Malaysia. Jadi kita orang Ain sendiri pun bila dah ada satu culture yang memang semua orang buat macam tu pun, kita pun sama-sama terikut, betul? Ya, betul. Dia macam mana, dia macam kalau kita pergi ke satu tempat ilmu ni, kalau kat sini saya pernah lah pergi satu majlis khatam Quran ni dekat satu tempat nama dia Muqattam. Muqattam ni Syekh Yusri nama beliau. Bila saya pergi ke sana tu, tempatnya tak ada gah mana pun. Dia bukanlah dewan yang besar ataupun convention center, tapi bila saya masuk tu, bila dengar ayat-ayat Qurannya, sangat rasa macam mana? Happy and living, tahu tak? Dia macam menghidupkan sangat situasi dan surrounding menimba ilmu tu, rasa macam tenang gitu. Tenang. Itu nak rasa. Tapi maksudnya kawasan tu tak tu sangat, tapi dia punya lebih kepada dia punya suasana lah. Suasana. Dia dekat benda tak dapat dilihat sendiri. Dia dekat surau kecil je, bawah rumah syekh tu sendiri. Tapi bilangan yang datang tu, bilangan yang fokus tu sendiri sangat patut dipuji lah. Saya pun masa-masa tu teruja lah, macam takjub pun ada. So Ain, kita nak buat sedikit myth buster sikit, sebab typically kalau sebelum kita pergi satu tempat, kita akan selalu dengar cerita-cerita berkaitan, contoh lah orang Mesir ni sekian-sekian, ada dia punya akhlak ataupun itulah, dia ada gaya-gaya dia sendiri yang mungkin tak menyenangkan kita. So, mungkin contoh yang mungkin saya boleh share antara kawan saya yang dikongsi, orang kata kalau kita dekat Malaysia ni, orang yang tak senang nak sabar ataupun cepat melenting, pergi dekat Arab sana, kita akan belajar erti kesabaran. Balik-balik jadi terus cari sabar sebab memahami keadaan orang Arab. So sejauh mana Ain boleh kongsikan stereotip yang mungkin orang Malaysia kenali orang Mesir, tapi sebenarnya macam ni realitinya bila Ain dah dekat sana 5 tahun tu? Okay, umumnya kita boleh tahu Mesir ni mim, sad dengan ra, betul? Mim tu dia terdiri daripada musibah, sabar dengan redha. Okay, so dekat sini Masya Allah. So macam mana boleh ada stereotip kita kena tahu erti kesabaran bila kita sampai kat Mesir ni? Because of the people themselves. Dia bila you rasa you dah cukup sabar kat Malaysia, tapi you tak datang lagi Egypt. Dia bila datang Egypt baru tahu erti kesabaran yang sebenar. Sebab orang Egypt ni macam ada cerita tak? Kita. Alamak. Pengalaman sendiri ke? Okey lah, pengalaman sendirilah. Saya malu juga sebenarnya nak cakap ni. So, macam tapi tak apalah, saya cerita. Okey. Saya pernah ada satu masa ni, saya naik, dia ada satu public transport kat sini, kita panggil sebagai tramco ataupun van. Kalau kat Malaysia kita panggil van lah. And van ni memang kat sini memang umum, tak pelik. Dia macam lebih kurang bas macam tu. So ada satu masa tu, saya tengah tunggu tramco ni. Lepas tu, okay, saya masuk. Dia jalan,
Dia jalan sikit, dia ambil orang lain yang tahan dia lah. Lepas tu datanglah satu amu ni, kita panggil amu ataupun pakcik. Amu ni macam daripada Perkataan Arab. Dia nak masuk, tapi dia nak masuk tu dia suruh saya keluar dulu. Dia cakap, saya translate lah ya. Kau keluar. Saya macam terkejut. Kenapa kan tiba-tiba saya sampai dulu, tiba-tiba saya kena keluar. Dia tu macam, apa masalah dia kan? Tapi itulah saya tanya dia, kenapa? Kenapa kau nak suruh aku keluar? Lepas tu dia cakap, kau keluar sebab aku nak turun dulu, so aku nak duduk depan kau. Kita dengar macam kelakar kan, kita macam macam kita pun tak faham logik dia macam mana dah. Aku datang dulu, kenapa aku nak keluar? Saya pula jenis yang macam tak nak kalah gitu. Saya pun cakap tak, aku sampai dulu. Lepas tu dia cakap, tak, engkau turun, aku yang akan keluar dulu nanti. Jadi kat situ saya macam jadi ambil masa kat situ. Jadi yang driver pun macam, apa masalah ni? Boleh tak kau keluar je ikut dia? Tiba-tiba kebetulan masa tu saya suruh Raja Melayu dekat dalam tempoh tu. Dia macam that's kind of unfortunate lah for me. Dan tu pula tahun pertama saya kat sini. So vocab Arab tu tak adalah sebanyak sekarang. Sekarang pun tak adalah reti sangat pun, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nak cakapnya time tu saya macam saya macam tak nak. Musyaizah. Anak awal lah nak. Saya cakap je apa yang saya tahu. Bunyi Arab lah tu. Lepas tu, tapi dia masih berkeras. Dia cakap dia tak nak masuk dan tempoh ni tak akan boleh bergerak selagi dia tak masuk. Macam tu. Itu kat situ saya macam, saya nak fikir ego saya ke saya nak selfish ke ataupun saya nak ni je. So dekat situ saya macam, pakcik ni macam tu kan. So saya pun macam okay. Saya cakap kat dia, aku dah cakap aku nak turun dulu. Tapi tak apa, kau insist. Okay, kau naik sekarang. Dia naik. Saya turun, dia naik. Kiranya saya duduk belakang, dia duduk depan. Okay. Lepas tu tiba satu tempat tu, tiba-tiba saya nak turun. Tapi dia tak turun lagi. Lepas tu saya cakap dengan dia, excuse me Amu. Aku dah cakap dah aku turun dulu daripada kau. Faham tak? Dekat situ dia cakap lah. Lepas tu dia cakap lah macam-macam. Lepas tu dia cakap, kita orang Melayu ni mudah dengan kata-kata minta maaf gitu. So saya pun, lagipun dia seorang yang lebih tua kan. So saya macam minta maaf. Lepas tu saya minta maaf lah kalau saya berkasar tadi. Tapi itulah saya cakap tadi, saya turun dulu. Macam itulah. Subhanallah. Alright. So Ain, mungkin last question. Lah. Last question untuk Ain, untuk sesi ni kan. Yelah banyak pengalaman tu. Itu dah cerita memang masuk hati betul tu. Masuk cerita penuh dengan emosi. Nak kata saya pengalaman yang sangat berharga. Boleh jadi pergi tempat tu jadi satu tempat tarbiyah lah untuk kita orang Malaysia ni kan. Ya betul. Bila Omar cakap benda yang ditarbiah, mungkin boleh kongsi tak dalam beberapa saat yang ada baki ni, apakah nilai ataupun benda yang pengajaran yang terbesar lah yang Ain boleh dapat bila ada dekat Mesir sana tu, untuk kita yang mungkin ada dekat Malaysia yang tak dapat experience tu, apa bentuk pengajaran, penilai ataupun ibrah yang Ain boleh dapat bila belajar dekat Mesir sana tu? Okay, bila nak cakap pasal apa yang saya dapat dekat Mesir ni, antara salah satunya kebergantungan kita kepada Allah sendirilah. Bila saya dekat sini, tipu kalau kita cakap kita tak ada cabaran-cabaran kan, dari segi pembelajaran, dari segi kehidupan yang sendiri. Tapi macam apa yang Mesir mengajar saya, mengajar saya untuk jadi lebih kuat dan independen. Bukan nak cakap dekat Malaysia tak ada ajar benda tu, cuma maybe sebab faktor saya duduk jauh dan semuanya kita deal sendiri. And so benda-benda macam tu banyak mengajar kita untuk berserah pada Allah, kebergantungan kita kepada Allah dan sangka baik kita sendiri kepada Allah. So benda tu bila kita terima satu masalah kan, macam mana kita nak atasi masalah tu. Sebab masalah dah jadi. So there's no use crying over it. So apa yang kita boleh buat? Kita fokus kepada solution. Fokus kepada solution, bila kita dah buat solution, kita put our action into it and then we serah everything to him. So benda tu banyak, bila kita dah serah everything, kita bersangka baik. Sebab Allah tak Allah hanya kita nak cakap everything yang dia bagi kita tak ada yang buruk pun.
Dia sama ada satu nikmat ataupun satu benda untuk mengajar kita lah. Yes. So kat sini banyak saya belajar benda-benda tu. Betul sangat. Kena take note Omar. Betul. Bukan untuk Omar lah, untuk kita semua yang sedang mendengar sekarang. Very beautiful kan. Dia sama ada satu nikmat ataupun satu benda untuk kita belajar dan untuk kita improve. Subhanallah. So kalau boleh guys dan sidang penonton yang sudi bersama pada TikTok live di Facebook ini, saya nak ajak sama-sama untuk kita lihat satu surah yang dibacakan awal-awal oleh Omar tadi, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, sebab banyak sangat nilai-nilai pengajaran yang paralel ataupun boleh banyak kita kaitkan dengan kisah Ain, pengalaman Ain 5 tahun dekat Mesir. So kalau kita tengok surah Al-Hujurat ayat ke-13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha pengetahuannya. Ayat ini bila kita perhatikan betul-betul adalah satu seruan untuk semua manusia. Untuk memberitahu kepada semua manusia yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan manusia ini lelaki dan perempuan. Ada lelaki dengan sifat-sifatnya, karakter-karakternya, perempuan dengan sifat-sifat dan karakternya. Dan akhirnya ada universiti lelaki dan perempuan. Mungkin sebab ayat ni lah ada universiti lelaki dan perempuan tu. Dan akhirnya bukan itu sekadar saja lelaki dan perempuan, tapi Allah ciptakan waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan kita daripada pelbagai bangsa dan bersuku-suku. The diversity yang Allah SWT ciptakan kita, orang Melayu, Cina, India, orang Mesir, orang Eropah, orang Arab, dengan semua perangai-perangai, dengan semua uruf-urufnya, Allah SWT nak membawakan kita kepada satu tujuan yang sangat-sangat besar. Itu lita'arafu, supaya kita mengenali antara satu dan sama lain, antara satu dengan yang lain. Macam Ain dah cerita pelbagai pengajaran, culture, pelbagai adab-adab yang daripada orang Mesir yang kita sendiri pun tak kuat. Yang sebenarnya orang Melayu, kita sebagai bangsa Melayu, kalau kita boleh kata macam tu, banyak perlu kita belajar. Dengan budaya kita tak rasa segan silung membaca Al-Qurannya, dengan cara betapa beradabnya orang Mesir ini kepada guru-gurunya, dengan bagaimana mereka sendiri adalah orang-orang yang sangat kuat, tegas lah Quran. Dia rasa macam tak gentar. Kalau tengok video berasa orang Mesir ni memang lantang je cakap. Tak rasa macam kasar je. Memang kasar je. Tapi in a way kita mungkin nampak benda tu macam tak kena, sebab kita sebagai orang Melayu ni kita jenis macam lembut. In certain cases, in certain kita kinds tak of biasa. condition. Yes, exactly. We need those kinds of people yang lantang, cakap benda terus terang macam tu. Itu orang Mesir yang kita sendiri boleh belajar kan. Bukan antara orang-orang yang lembut, bila berlaku masalah kita jadi orang diam, tak apalah, bersangka baiklah, kita duduk diam je, nantilah, tak payahlah cakap benda tu kan. Tapi itulah sifat orang Mesir yang kita boleh contohi tu kan. Lita'arafu ni juga dia membawa satu konotasi apa tahu sebenarnya. Bukan sekadar kita nak berkenalan, tapi kita nak top up kelebihan dan kelemahan antara satu sama lain. So you see, bagi orang Mesir mungkin dia boleh belajar something from us. Sebab macam dekat Mesir saya difahamkan memang ada satu kampung orang Melayu kan dekat sana, around Cairo, betul? Betul. Betul. Ramai sebenarnya orang Melayu kat sini. Exactly. So dia tak ada orang kata kalau nak belajar Arab kat sana dia jauh tak belajar sebab ramai sangat orang Melayu sana. Tapi nak dijadikan nak dijadikan ceritanya, we can support each other by just doing ta'aruf, dengan kita memperkenalkan diri kita kan. So before this, stop assuming, stop making assumption towards other people's culture, dia punya latar belakang, dia punya uruf, tapi kita terus dengan ta'aruf tu supaya akhirnya kita boleh top up antara satu sama lain. Macam tu juga dengan para sahabat dulu kan. Para sahabat ni bukan semua orang Arab, tapi adanya sahabat seperti Salman Al-Farisi, dia orang Farsi. Kita ada Suhaib Ar-Rumi, orang Rom.
Dan kita ada Bilal bin Rabah, antara sahabat yang terkenal. Dia adalah orang Habsyah, orang daripada Afrika sana kan. So dia kata diorang semua berhimpun dan akhirnya diorang tak menjadikan perbezaan bangsa tu sebagai penghalang untuk top up antara satu sama lain. Dan benda yang paling penting dalam ayat ni yang Allah SWT ceritakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kita pergi dekat tempat-tempat Mesir, we travel around the world, it's not for us to see that bangsa aku yang lebih baik. Bangsa aku ada semua benda, diorang ni macam apa je. No. It's so that bila kita ta'aruf tu, dia membawakan kita lebih bertakwa pada Allah. Jumpa orang Mesir, we can adapt, we can take any cultures or anything that is good dan kita apply dekat bangsa kita. Kita punya lifestyle kita punya a living as a Muslim. Sebab yang mulia kita bukanlah pada bangsa, tapi mulia kita adalah berdasarkan sebab kita memang kena terapkan national tu, memang kena terapkan jati diri tentang negara sendiri, tapi jangan sampai tahap yang bila berjumpa dengan negara lain tu dia tak boleh terima perbezaan tu sendiri. Exactly. So itulah mungkin ayat yang boleh memberikan panduan dan cahaya untuk kita semua jauhi perkara-perkara yang racism ataupun perkara yang kita ada stereotism terhadap bangsa-bangsa lain yang kita rasa kita yang lebih mulia. Orang bangsa Melayu ni lah yang paling mulia dan bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa sampingan dan sebagainya. Tapi kita rasakan daripada ayat ni satu panduan untuk kita belajar. Tak kisahlah mereka ni non-Muslim ataupun Muslim, but there is always something to learn from every nation, because siapa yang menciptakan, siapa yang adakan pelbagai suku dan bangsa ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan suku-suku bangsa-bangsa ni untuk kita bertaaruf. So itu dia mungkin benda yang bertaaruf. Exactly. So macam Ain sendiri tadi cerita, banyak kawan-kawan dapat berkenalan dengan kawan-kawan Mesir, betul tak? Betul. Bukan Mesir je. Orang Indonesia ada, Singapura ada. Bukan Malaysia je ada kat sini. Orang Cina pun ada. Orang Cina? From mainland China. Cina pun ada. Cina Malaysia? Mainland China, yes. Okay. Tak, China mainland. Mainland. Memang daripada China, yes. Right. So guys, kita ada 5 minit lagi untuk kita punya episod. So mungkin kita boleh nak dengarkan what can we conclude from this episode. Mungkin daripada Ain dulu sebelum kita nak dengar resolusi Umar. Apa yang Ain nak sampaikan kepada penonton yang sedang tengok dekat TikTok TV ni, your message towards us berkaitan dengan pengalaman dekat Mesir itu sendiri. Silakan. Okay, saya. Sila. Untuk part yang last ni, part yang terakhir ni saya nak cakap tentang satu doa yang kita semua boleh ambil, kita boleh belajar dan kita boleh amalkan. Dia saya ada baca dalam satu buku ni lah daripada Yasmin Mogahed, I Lost My Way. Kalau ada siapa-siapa yang pernah baca ke? Yes. Okay, dia doa ni doa daripada Nabi Ayub alaihissalam. Prophet Ayub alaihissalam. Okay. Apa yang interesting ni pasal doa ni, dia punya way of thinking. Way of thinking of Nabi Ayub. Sebab saya rasa dia summarizes apa yang orang yang beriman patut lakukan. Jadi doanya macam ni. Dia dalam English lah ya. Saya sebut. Okay. Dia cakap, Indeed difficulty has befallen me and you are the most merciful and you are the most merciful of the merciful, daripada surah Al-Anbiya doanya. So first part daripada doa ni, satu, kita boleh tengok Nabi Ayub dia acknowledge dia punya difficulty, dia punya kesusahan, musibah, apa yang macam yang kita tahu, dia sakit, dia hilang semua kekayaan dia. So kalau bagi keluarga kita benda tu sangat berat lah. Tapi first part dia acknowledge. So itu yang patut kita tiru, kita patut buat. Kita jangan suppress, kita jangan depress kan. Kalau kita rasa sedih, kita biar kita sedih, tapi kena tahu kita patut sedih kepada apa? Kepada dia. Nah, itu first part. Okay. Tapi yang second part daripada doa tu, walaupun dia ada musibah, dan sepatutnya logiknya kalau orang biasa seperti kita lah, kita tak maksum macam Nabi ke apa kan. Betul. Orang macam kita ni, kita akan macam, kita macam mengeluh, kita akan negatif, and then kita macam susah nak positive out of the difficulties or something. Tapi apa yang Nabi Ayub tunjuk dalam doa ni, dia cakap, and you are the most merciful of the merciful. Dekat sini, dia sendiri percaya kepada Allah dan bersangka baik kepada Allah.
meskipun apa yang dia dapat tu, apa musibah yang dia ditimpakan kepada dia adalah daripada Allah, tapi dia masih percaya, good faith in Allah, and itu benda bagi saya satu benda yang patut kita sebagai orang Islam patut ada. Sebab kepada siapa lagi kita nak letakkan kepercayaan kita kalau bukan pencipta kita. Betul tak? Sangat betul. Sangat betul. Nabi Ayub ni dia boleh je so sama macam kalau kita apply kepada kehidupan biasa kita, macam mana kita musibah, kita ada pilihan untuk terus berada di dalam kesusahan itu ataupun kita nak berdoa dan kita pandang sudut positif. So ini dia secara tak langsung dia akan affect kita punya mindset ataupun kita punya way of thinking. So once you change your way of thinking, you change your life totally. Subhanallah. Ya. Totally you will change your life. Betul tak? Itu apa yang saya nak cakap untuk penonton lah. Kalau boleh kita try untuk positif setiap hari dan kita bersangka baik kepada Allah, insyaAllah. Semuanya insyaAllah here gitu. Here. Baik semua, insyaAllah. InsyaAllah kuis. Alright. Semua baik. InsyaAllah. Thank you very much, Syahid. Thank you very much. Okay, Omar? Okay, jadi selepas kita dengar satu perkongsian yang out of our nation lah. Maksudnya sebab memang luar daripada negara kita, satu perkongsian daripada Egypt sendiri. Sebab sekarang ni kita didekatkan dengan adanya online ni. Kita dapat cerita daripada saudari kita yang hidup dah 5 tahun lebih kan di Egypt. Jadi satu resolution yang kita dapat kongsikan ialah untuk diri sendiri tu, macam Ain cakap tadi, kita kena macam daripada surah Al-Hujurat tadi ayat 13, kita kena pentingkan takwa dulu and then terima perbezaan. Ya. Betul. Jadi ada satu tips iaitu AA. Accept and then adapt. Maksudnya maksudnya macam Ain kata kita kena kan bila Nabi Ayub tu sendiri diterima yang dia tengah dalam keadaan tu. Dia kena acknowledge di dalam situasi tu. Macam kita sendiri bila kita di tempat orang kita kena terima yang kat sini cara dia lain. Dekat sini memang ada yang Ain cakap tadi, musibah, sabar dan satu gitu. Memang kena terima yang orang Arab tu macam ni dan macam tu. Lepas dah terima and then baru kita adapt, baru kita terima perbezaan tu dan kita cuba olahkan ikut cara macam ni kita nak masuk, ikut cara mana. Itu dari diri sendiri. Kalau daripada keluarga perlu dititik beratkan, keluarga perlulah mendidik anak-anak ni supaya memahami ada yang lain di luar sana dan tentang diri sendiri juga, tapi tak membuatkan seseorang tu tak boleh menerima yang lainnya. Maksudnya kenal diri tapi masih boleh kenal orang lain. Itu daripada keluarga. Kalau daripada masyarakat kena memahami. Sebab bila masyarakat ni kita cakap lagi diverse. Bila kalau tentang diri memang diri kita saja. Bila tentang keluarga, insya-Allah lah kita akan kecuali lah ada kacukan memang, tapi itu still bila dalam satu keluarga tu masih lagi culture lebih kurang. Bila masyarakat macam Ain cakap tadi sendiri, bila dalam kelas dia buat ada daripada China, ada daripada Singapore, Indonesia, culture tu sendiri dah lain. Jadi dari segi masyarakat tu sendiri kena memahami, sama je dengan diri, kena terima dan kena adapt, terima perbezaan. Untuk masyarakat sendiri kena kuatkan identiti, kena kuatkan tentang negara sendiri. Bila nyanyi negaraku kena berdiri, tapi still bila ada datangnya dari luar, kita kena still respect dan tinggikan takwa. Bila tinggikan takwa, insya-Allah akan ambil apa yang baik daripada kaum-kaum untuk sama-sama menuju pada jalan Allah. Itu je. Subhanallah. Kalau boleh saya bacakan ayat lagipun Sila Ain. Saya celas sekejap boleh? Boleh. After all the diversities yang ataupun kelainan kita ni antara setiap individu ni bukannya untuk separatkan kita tapi lagi untuk unite us all. Faham tak? Exactly. So the diversities dia bukan untuk separate tapi instead dia nak mengajak kita untuk unite di dalam perbezaan itu. Kalau kita tengok lagi nikmat bila ada banyak perbezaan, betul?
Tak ada semua orang sama ada. Betul. Kalau semua sama bosan lah kan. Sebab tu orang kata apa, ada ulama katalah itu apa, khilaf itu rahmah. Khilaf bukan semata-mata pada pendapat, tapi khilaf pada bangsanya, perbezaan pada culture-nya, warna kulitnya, itu semua adalah tandanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. So masya-Allah, satu perkongsian sungguh-sungguh menarik. Banyak saya sendiri sebagai host yang mendengar pun banyak benda yang dapat untuk kita membuka mata kita lebih besar tentang betapa hebatnya, besarnya nikmat Allah SWT menciptakan pelbagai bangsa untuk kita lita'arafu tu tadi, untuk kita berkenalan. So saya nak ajak sesama yang menonton secara live di Facebook ini dan juga kepada Omar dan juga Ain untuk kita istighfar. Sekali, moga-moga dengan istighfar yang kita lakukan ini, dia mengenangkan balik sebelum ini mungkin aku tak tahu berkaitan dengan pelbagai diversity yang Allah ciptakan ini untuk akhirnya kita bertaaruf, untuk kita tingkatkan takwa kita. Tapi dengan moga-moga cahaya daripada Quran, perkongsian daripada Ain ini, melalui istighfar kita, Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita dan akan memandu kita pada jalan kehidupan kita seterusnya. Jom sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khamtaya. Alhamdulillah. Teruskan beristighfar di rumah, teruskan menjadikan benda ini sebagai satu culture. Seperti mana culture orang Mesir sentiasa berquran, pegang Quran, pegang tasbih, itulah yang sebenarnya kita nak terapkan dalam kehidupan. So jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan TikTok TV yang sedang menonton ini, esok hari kita akan ada satu TikTok TV episod premier yang pertama. Episod pertama berkaitan dengan Derita dalam Senyap, betul. Musim yang kedua. So pastikan semua dapat tonton pada pukul 9 malam esok bersama-sama. Nanti Ain ajak rakan-rakan Singapura, China dan semua tu saksikan. Boleh insya-Allah. Boleh. Benda baik kita share. Exactly, insya-Allah. So benda ni, episod ni sangat best sebab dia menceritakan pengalaman seorang yang pernah melalui apa, Omar? Omar sendiri yang interview sebenarnya. Depression dan disleksia. Exactly. 3 perkara dalam satu masa kehidupan. So nantikan pada esok malam 9 malam akan bersama saya, Omar, Jalal dan juga host ataupun kita punya guest kita Fi Saifuddin, insya-Allah. So dengan itu tuan-tuan puan, sahabat-sahabat TikTok TV, saya juga nak ajak untuk kita sama-sama menginfakkan apa yang kita ada pada tabung gerakan Al-Quran. Inilah yang akhirnya terus menjadi sumber kita untuk hidangkan pelbagai program, pelbagai wacana, pelbagai episod-episod berkaitan dengan TikTok TV ini supaya kita kembalikan remaja, kembalikan masyarakat kita untuk menjadi umat yang berteraskan Al-Quran, insya-Allah. So, tuan-tuan puan, siapa yang berkelapangan, inilah tempat untuk kita nak berinfak. Silakan. So dengan itu, Omar, ada apa-apa lagi nak disampaikan sebelum kita tamat ni? Sebelum kita tamat, ada nak tambah sikit tentang istighfar. Yep. Jadi kan bila kita tahu satu istighfar ni sebenarnya menghilangkan satu titik hitam di dalam hati kita. Jadi semoga dengan istighfar kita dapat menjemput rahmat Allah. Jadi setiap kali kita beristighfar itu dekat dengan Allah. Jadi sama-sama istighfar challenge. Dengan itu, jangan lupa buat istighfar challenge untuk semua. Cuba rakam istighfar kalian, membuat istighfar dan upload dekat media sosial, Facebook, di Instagram dan juga di Twitter. Dan jangan lupa untuk hashtag istighfar challenge dan hashtag TikTok TV. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang dalam episod TikTok TV International dengan guest yang lain lah selain daripada Ain, insyaAllah. Ataupun kita boleh jumpa Ain cerita episod 2 berkaitan dengan Mesir. Tengok macam mana komen dekat ruangan komen. Boleh insyaAllah. Ataupun kita boleh bawa pakcik yang jumpa Ain tu, yang suruh Ain keluar dulu. Bahagian tu kan. Alamak. Okay. So itu dia kita punya rancangan ataupun episod kali ini. Terima kasih banyak Ain. Terima kasih banyak kerana sudi bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Zaim dan Omar. Alright, kita berjumpa pada episod akan datang. Talking to you guys. Alhamdulillah. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua yang sudi bersama sehingga ke hujung. Assalamualaikum.